Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kembali kita pelajar. Masih lagi dalam bab 6, iaitu cuma standard pembelajaran kita berikutnya adalah membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan linear. Okey pelajar, teruskan pembelajaran kita. Okey, membuat dan menentusahkan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi satu ketaksamaan linear. Okey, tips, ada beberapa tips yang perlu kita fahami, iaitu berkaitan dengan tanda ketaksamaan. Okey, ada 4 tanda ketaksamaan seperti mana pada paparan. Okey, kalau lebih besar atau lebih kecil, jenis garisnya adalah garis sempang. Garis sempang di sini maksudnya adalah garis berbentuk titik-titik-titik. Maksudnya garisan itu tidak bersambung, dia terputus-putus. Garis sempang ni maksudnya garis berputus-putus ataupun garis putus-putus. Okey, seterusnya, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama, iaitu garis padu. Garis padu ni adalah garis yang bersambung lah. Nanti kita tengok pada graf macam mana bentuk garis itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini yang dinamakan ketaksamaan. Cuma ini ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ni apa yang awak dah belajar di tingkatan 1, iaitu X lebih besar atau sama dengan 1. Bermula daripada sini. Nampak pada darjah 1 yang saya tunjukkan ni. Begitu juga ini namanya graf garis. Ini namakan graf garis. Yang kedua ni namakan dalam bentuk koordinat. Okey, dalam bentuk satah Cartesian. Okey, yang mana X juga adalah lebih besar atau sama dengan 1. Maksudnya pergerakan ke kanan itu maksudnya lebih besar atau sama. Okey, kita teruskan kepada jenis-jenis rantau ataupun situasi yang terlibat dalam ketaksamaan linear. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Situasi yang pertama sini maksudnya, okey, kalau pelajar tengok dekat sini ada dua warna. Okey, ada dua warna. Okey, kalau pelajar nampak situasi yang pertama ini, di sebelah atasnya, rantau atasnya adalah di sebelah atas garisan berwarna pink ini, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Manakala situasi yang kedua, rantau bawah, iaitu yang berwarna biru ini ataupun hijau lah, lebih kurang. Okey, kita teruskan pada situasi yang seterusnya. Situasi kedua iaitu, okey, rantau atas berlaku di sebelah garis atas. Okey, ataupun kita katakan ni di sebelah kanan atas lah. Tadi sebelah kiri atas kan. Situasi satu, rantau atasnya sebelah kiri atas. Manakala situasi kedua, rantau atasnya berlaku di sebelah kanan atas. Okey, pelajar boleh tengoklah. Ini merupakan perbezaan yang mana berlaku rantau atas, rantau bawah. Seterusnya, kita pergi kepada situasi yang ketiga. Okey, ni situasi ketiga ni pelajar boleh jangkalah, maksudnya warna pink sebelah atas. Okey, iaitu garis lurusnya adalah Y sama dengan H. Y sama dengan H, maksudnya sebelah atas ini adalah rantau atas, sebelah bawah ni rantau atas, rantau bawah. Okey, pelajar boleh tengoklah. Okey, seterusnya melibatkan situasi keempat. Okey, situasi keempat kat sini pelajar boleh tengok situasi keempat. Okey, sebelah kanan. Okey, sebelah kanan, rantau kanan adalah ni berbeza sikit, rantau kanan, rantau kiri. Sebab apa? Dia melibatkan sepanjang paksi X. Okey, sepanjang paksi X. Jadi X sama dengan K.
Okey, X sama dengan K. Nampak sini? Ini garisan X sama dengan K. Okey, jadi di sini maksudnya sebelah kanan rantau kanan, sebelah kiri rantau kiri. Dia tak menggunakan rantau atas, rantau bawah. Sebab ini adalah situasi keempat. Jadi keempat-empat situasi ni pelajar perlu fahamlah di mana berlaku rantau atas, rantau kiri, rantau bawah dan sebagainya. Okey, faham pelajar? Okey, kita sambung lagi. Okey, kita masih lagi dalam membuat dan menentusakan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi satu ketaksamaan, iaitu melibatkan contoh yang pertama. Okey, lengkapkan jadual di bawah untuk menentukan sama ada setiap titik yang diberi memuaskan persamaan Y sama dengan 3X tolak 5, Y lebih besar 3X tolak 5 atau Y lebih kecil daripada 3X tolak 5. Okey, bila anda nak menjawab soalan ini, perkara yang pertama adalah anda perlu buat jadual ni. Okey, ini jadual ya. Nampak ya pelajar, ni jadual yang saya buatkan untuk awak ni. Dah siap. Okey, jadi awak perlu buat jadual ni. Okey. Tengok, mesti ada soalan. Soalan tak bergantung lah. Okey, yang pertama mesti ada titik. Titik ni adalah koordinat lah. Koordinat yang diberi. Koordinat Y, macam mana nak tentukan koordinat Y? Nilai X 3 tolak 5. Kenapa nilai X 3 tolak 5? Ia merujuk kepada ketaksamaan ataupun persamaan yang diberi. Okey, dan memuaskan ketaksamaan atau persamaan. Okey, ini kenapa persamaan? Ini adalah persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan garis lurus. Ketaksamaan linear adalah yang melibatkan lebih besar atau lebih kecil pada sesuatu ketaksamaan. Okey, kita tengok. Kalau diberi contoh 05, titik 05 maksudnya X0, Y5. Betul? Okey, manakala koordinat Y di sini ialah merujuk kepada nilai Y lah, koordinat Y. Koordinat Y di sini maksudnya 5. Okey. Dan nilai 3X 3 tolak 5 maksudnya anda perlu gantikan dalam 3X tolak 5 ini, maksudnya X itu digantikan dengan kosong bergantung kepada titik yang diberi. Maksudnya 3 darab kosong tolak 5, maksudnya kosong tolak 5 dapat negatif 5. Boleh belajar? Okey, bila maksudnya kita dapat negatif 5, kita buat perbandingan daripada koordinat 5 tadi, koordinat tadi 5. Okey, 5 dan negatif 5. Negatif 5 mana kita dapat? Daripada kita kira tadi. Jadi di sini maksudnya 5 lebih besar daripada negatif 5. Bermaksud memuaskan Y lebih besar 3X tolak 5. Iaitu memuaskan ketaksamaan Y lebih besar 3X tolak 5. Mana merujuk kepada ni? Kenapa rujuk pada jawapan ini? Ia merujuk kepada tanda ini. Ni tanda ni. Tanda ni. Faham ya pelajar? Okey? Faham? Jadi Y lebih besar 3X tolak 5. Okey, faham? Okey, kita tengok soalan berikutnya. Kalau kita diberi titik negatif 5 dan 9, maksudnya koordinat X negatif 5, koordinat Y 9. Okey, faham pelajar? Koordinat Y 9, jadi negatif, kita gantikan 3 darab negatif 5 tolak 5, maksudnya negatif 15 tolak 5, jadi negatif 20. Lepas tu kita buat apa? Bila dah dapat negatif 20, kita buat perbandingan antara koordinat Y dan nilai 3X tolak 5 yang kita dapat tadi, negatif 20. Maksudnya 9 lebih besar daripada negatif 20. Bila lebih besar, maksudnya kita menggunakan ketaksamaan. Maksudnya di sini memuaskan Y lebih besar daripada 3X tolak 5. Okey pelajar? Okey, faham? Okey, seterusnya kita pergi kepada 1 negatif 7. Titik 1 negatif 7. Okey, kita tahu dekat sini negatif 7 adalah koordinat Y, 1 adalah koordinat X. Jadi 3 darab 1. 3 darab 1
1 tolak 5. Maksudnya 3 tolak 5. Jadi negatif 2. Jadi kita buat perbandingan. Negatif 7 lebih kecil daripada negatif 2. Okey, faham belajar? Ini nombor negatif. Dia nombor negatif, nombor yang hampir kepada kosong itu lebih besar daripada nombor yang jauh daripada kosong. Itu adalah konsep nombor negatif. Okey, bila tanda ini, maksud tanda ini, bila kita nak memuaskan apa? Bila kita nak merujuk pada jawapan, memuaskan ketaksamaan y lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Ia merujuk kepada nilai ini. Sama kan? Jadi y lebih kecil daripada 3x tolak 5. Okey, jelas pelajar B? Okey, seterusnya kita pergi kepada C. C pun sama lah lebih kurangnya dengan A, B dan juga contoh yang dinyatakan di atas, iaitu negatif 5 adalah koordinat y, 3 darab 0 tolak 5, 0 tolak 5 negatif 5. Jadi negatif 5 sama dengan negatif 5. Maksudnya perbandingan antara dua ni. Okey, bila sama memuaskan persamaan. Kenapa persamaan? Sebab ia adalah sama dengan. Faham? Bila sama memuaskan persamaan, y sama dengan 3x tolak 5. Faham? Bila tanda sama dengan, ia akan memuaskan persamaan, bukan ketaksamaan. Sebab dalam graf ada persamaan gaya lurus, ada persamaan, ada rantau yang dikenali sebagai ketaksamaan. Okey pelajar, boleh faham Saya harap pelajar jelaslah tentang nak menentu sama ada titik yang diberi memuaskan persamaan yang diberi ataupun tidak. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh. Okey, baiklah pelajar, kita teruskan kepada contoh soalan 2, iaitu tentukan sama ada titik-titik berikut memuaskan atau tidak memuaskan ketaksamaan yang diberikan. Okey, kita tengok soalannya. Okey, soalan A. Anda diberi 4, 5. Ini adalah titik. Manakala y kurang daripada 2x tolak 1, ini adalah ketaksamaan. Maksudnya, nilai titik yang diberi ini kita gantikan ke dalam ketaksamaan ini untuk kita dapatkan sama ada titik yang kita gantikan itu memuaskan ke tak ataupun tidak ketaksamaan yang diberikan. Okey, tengok penyelesaiannya. Okey, perkara yang pertama yang perlu anda buat ialah awak buat ialah di sini ialah tolong buat petak ni dahulu. Okey, pastikan buat petak macam ni, ada dua baris. Okey, yang mana untuk kita tentukan, kita bahagikan kepada koordinat y 1, manakala nilai 2x tolak 1. 2x tolak 1. Okey, 1 untuk koordinat x, manakala satu untuk koordinat y, manakala satu lagi untuk nilai 2x tolak 1. Okey, kita gantikan koordinat. Y di sini adalah 5. Okey, faham? Manakala 2x tolak 1, kita gantikan 4 ke dalam nilai itu. Maksudnya, 4 ini kita gantikan dekat sini. Maksudnya, 2 darab 4, 8. 8 tolak 1, 7. Okey, lepas tu kita buat perbandingan. 5 dan 7. 5 dan 7, mana lagi besar? 7 lebih besar daripada 5. Ataupun kita baca daripada sebelah kiri, 5 lebih kecil daripada 7. Bila kita peroleh macam ni, perbandingan macam ni, maka titik 45 yang diberikan itu memuaskan y 2x tolak 1. Y lebih kecil daripada 2x tolak 1. Sebab apa? Memuaskan sebab tanda ini sama seperti mana dalam soalan. Bila sama, maksudnya memuaskan. Okey? Jadi y lebih kecil daripada 2x tolak 1. Okey, faham belajar? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua pun sama. P iaitu negatif 1, 3 dan ketaksamaan y lebih besar daripada negatif 2x tolak 5. Okey, kita buat penyelesaiannya, masih lagi buat kotak. Okey, pertama koordinat y sini, yang kedua adalah nilai negatif 2x tolak 5. Okey, jadi koordinat y 3, negatif 1 gantikan ke dalam ketaksamaan ini. Jadi negatif 2 darab negatif 1, 3. 3 tolak 5. Sorry, negatif 2 tolak 1, 2. 2 tolak 5, negatif 3. Lepas tu buat perbandingan. 3 dan negatif 3. Mana lagi besar? Mestilah 3 lagi besar daripada negatif 3. Bila lagi besar, maksudnya dekat sini, nilai simbol ini sama tak dengan soalan? Okey, kalau sama, maksudnya titik
negatif 1, 3 ini memuaskan Y lebih besar daripada negatif 2 X tolak 5. Faham? Bila sama Okey, seterusnya. Soalan C. Okey, anda diberi titik 8 negatif 1 dan Y lebih besar daripada X tolak 5. Okey, macam mana penyelesaiannya? Okey, masih lagi sama, buat kotak. Ada dua baris. Okey, koordinat Y dan nilai X. Okey, jadi Y negatif 1, betul? Okey, Y negatif 1. 8 kalikan dalam ni. Jadi 8 tolak 5 dapat 3. Lepas tu anda buat perbandingan. Negatif 1 dan 3. Mana lagi besar? Mestilah 3 lagi besar daripada negatif 1. Ataupun kita baca negatif 1 lebih kecil daripada 3. Okey, kalau kita tengok dekat sini, simbol ni sama tak? Perbandingan daripada ketaksamaan yang diberi dengan simbol yang kita buat perbandingan antara dua nombor ni di bawah ni sama tak? Tak sama kan? Bila tak sama, maka titik 8 negatif 1 tidak memuaskan. Y lebih besar atau Y lebih besar daripada negatif 2X tolak 5. Boleh faham pelajar? Ini untuk kes yang tidak memuaskan sebab dia simbolnya tak sama dengan soalan. Okey, faham pelajar? Okey, saya harap awak fahamlah. Okey, baiklah pelajar. Cukuplah dua contoh yang diberikan kepada awak. Sudah panjang lebar saya cuba jelaskan kepada anda. Saya harap awak boleh fahamlah apa yang saya cuba jelaskan. Jika anda tidak faham, anda boleh ulangi sebanyak beberapa kali video ini sebagai untuk memantapkan pemahaman anda. Okey. Jadi hari ini ada tugasan iaitu jawab soalan dalam edaran muka surat 3 yang dimuat naik dalam grup Telegram Matematik PKP Form 4 dan praktis sendiri 6.1B muka surat 161 soalan 3 dan 4. Okey, awak boleh buat dalam buku ataupun kertas ya. Nanti bila dah siap boleh hantarlah kepada guru-guru mata pelajaran anda masing-masing. Jika ada masalah boleh bertanya dalam grup Telegram atau guru mata pelajaran anda. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam subtopik berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi.